Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita ambil sikit masa, beberapa minit untuk kita bantu sharekan dulu majlis kita pada pagi ini. Sementara kita tunggu sahabat-sahabat kita yang lain untuk masuk ke FB page kita untuk live 15 minit kapsul Syama'il kita pada hari ini. Dan sama-sama kita isikan Jumaah Mubarakah ini, Jumaat yang diberkati, Blessed Friday, dengan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkatan baginda sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Dan kita akan bacakan selawat tafrijiyah yang mana kita akan diskusikan pada jam 10 pagi ni nanti insya-Allah. Jadi boleh dulu kita sama-sama baca. Dan sementara kita sharekan majlis kita pada pagi ini insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wa sallam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman تماً على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah dapat kita bersama-sama pada hari ini, siri yang ke-20, bab yang ketiga insya-Allah, bab baru, hadis yang ke-24 kita akan sambung pada hari ini. Kita baca satu atau dua hadis insya-Allah. Mudah-mudahan kita sentiasa diberikan oleh Allah SWT akan rasa cinta, tambah cinta kita kepada Nabi SAW. Dengan bertambahnya kenal kita melalui hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam berkenaan peribadi baginda. Saya mengucapkan ahlan wa sahlan juga, selamat datang pada sahabat-sahabat yang baru masuk ke dalam FB live kita. Yang mengucapkan salam kepada saya jawab dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sharifah Aisyah, Kak Nursia, Kak Siti Hawa, Kak Elvira, Kak Siti Hajar, Kak Zaimah dan juga sahabat-sahabat yang lain yang menonton kita. Baik, jadi kita berada pada bab yang ketiga.
Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babu ma ja'a fi sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menceritakan tentang sya'ri. Sya'ri itu rambut. Rambut. Jadi bab ini cerita tentang hadis-hadis yang membahaskan tentang rambut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rambut ini adalah satu hiasan di kepala lah. Dia bukan satu perkara yang mandatory yang perlu ada pada diri manusia. Akan tetapi dia adalah satu bahagian daripada zinah, iaitu hiasan. Hiasan yang berada di kepala manusia yang menjadikannya cantik lah. Jadi satu hiasan di kepala. Maka rambut juga ada pada tubuh baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan bab ini akan menceritakan kepada kita perihal sifat ataupun panjang pendek yang ada pada rambut baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Jadi nanti kita akan tengok hadis-hadis di dalam ini mungkin nampak macam bertentangan lah. Tetapi hakikatnya hadis-hadisnya saling melengkapi. Kalau kita bahas tentang ulum hadis, hadis-hadis ini ada yang disifatkan dengan takwil, ada yang zahir. Zahir itu zahir hadisnya sebut macam mana. Jadi zahir hadis-hadis yang kita akan baca mungkin nampak bertentangan di antara satu sama lain. Maksudnya adalah benda yang lain lah. Yang tadi sebut lain, yang ini sebut lain. Begitu kan? Itu zahir nampak bertentangan. Tetapi para ulama mereka takut nak reject hadis Nabi sebab semuanya hadis. Maka khawatir mereka mendustakan kepada Nabi SAW. Sebab hadisnya sampai pada kita walaupun nampak macam bertentangan. Jadi ditaufiqkan di antara dua ataupun lebih hadis-hadis yang bercanggah itu dengan cara sama ada mentakwilkannya. Mentakwilkannya, contoh macam dalam bab batal wuduk kan. Dalam bab batal wuduk. Jadi mazhab kita ditakwilkan hadis Nabi pegang kaki Aisyah itu berlapik. Ditakwil. Okey. Nampak macam bertentang di antara satu hadis dengan yang lain kan. Itu cerita lain lah. Sama ada juga ditaufikkan hadis tersebut dengan cara takhsis. Takhsis ini adalah mungkin satu hadis disebut secara umum, satu hadis lagi yang lain yang nampak bercanggah infonya dengan hadis tadi itu adalah pengkhususan. Yang tadi umum, yang ni mengkhususkan hadis tadi. Dan boleh jadi juga hadis yang berbeza tadi ada hukum nasikh dan mansukh di situ. Yang datang terkemudian menasahkan, memansuhkan yang datang terdahulu. Okey, itu sikit tentang ulum hadis lah. Okey, kita baca hadisnya insya-Allah. Saya sebutkan bab ni sebab cuma kita bagi tahu siap-siap lah. Kita bab ini cerita tentang panjang pendek rambut Rasulullah. Maka para ulama kata berbeza-bezanya hadis di dalam bab ini adalah kerana rambut itu adalah sesuatu yang berubah sifatnya dengan perubahan zaman kan. Maknanya masa berjalan rambut kan makin panjang. Begitu kan. Dia ada benda yang dia bukan benda yang jamid, bukan benda yang tak berubah-ubah. Tapi dia berubah. Makin lama kita biarkan makin panjang dia. Macam PKP baru ni lah. Sempat 3 bulan tak potong rambut. Kalau tengok dalam video-video lama pun berekor-rekor rambut saya di belakang. Sebab apa? Sebab rambut dia memanjang apabila dibiarkan. Maka sebab itulah hadis-hadisnya nanti akan berbeza-beza. Walaupun daripada satu sudut sebenarnya taklah bercanggah pun. Sebab rambut tu ada hadis itu yang diriwayatkan awal, ada hadis tu yang diriwayatkan terkemudian. Maka waktu tu rambut Nabi pendek, waktu tu lah diriwayatkan sahabat nampak rambut Nabi takat tu. Bila riwayatkan kemudian, waktu hujung-hujung umur Nabi contohnya, maka ada keadaan-keadaan yang berbeza pada rambut. Baik. Kita tengok bab 3 Wabihi ilaihi qala haddatsana Ali bin Hujrin qala anba'ana Ismail bin Ibrahim an Humaid an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila nisfi udunai. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, rambut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mencapai ke pertengahan kedua telinga. Nisfu Sya'ban. Nisfu tu maksudnya separuh ataupun tengah. Nisfu Sya'ban. Ahmad nisfu
Ahmad nisfu, Ahmad separuh lah. Ahmad separuh. Nisfi udhunaihi, separuh dua telinga. Jadi mencapai ke pertengahan kedua telinga ni apa dia? Rambut Nabi daripada atas jatuhnya, kita dah bahas dalam bab 1 kan. Kita dah bahas sikit, rambut Nabi tu tak lurus dan tak kerinting, ikal mayang. Jadi bila daripada atas jatuh, daripada tengah jatuhnya sampai ke pertengahan telinga. Kan? Jadi handsome lah, kan? Handsome. Jatuh. Nanti ada sifat pula rambut belakang baginda macam mana. Ini yang daripada tengah jatuh ke tepi, dia jatuh sampai ke nisfi udhunaihi, ya, separuh telinga. Hadis yang kedua, yakni 25, wa bihi ilaihi qala hadatsana Hannad bin Sari qala hadatsana Abdurrahman ibn Abi Zinad an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid wa kana lahu sya'run fawqal jummah wa dunal wafrah. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, isteri Nabi, Ummul Mukminin, ya. Kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah. Aku saling bermandi. Jadi di sini ada perbahasan daripada para ulama lah. Maknanya mandi sama-sama. Sayyidatina Aisyah mandi sama-sama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi suami isteri boleh tak mandi sama-sama? Boleh lah. Kalau itu yang mendatangkan kemesraan di antara suami isteri, maka lebih baik lagi. Kan? Ya, kerana mesra di antara suami isteri itu adalah ibadah. Ya. Jadi mandi sama-sama. Cumanya ada hadis-hadis yang lain yang menyatakan beberapa perkara lah. Contohnya hadis yang lain riwayat Aisyah juga. Radhiyallahu anha, beliau mengatakan ma raaitu minhu wa ma raa minni. Nabi tak pernah tengok aurat aku dan aku tak pernah tengok aurat Nabi. Masya-Allah. Dalam hadis ni nampak bertentang lah, mandi sama-sama ni. Jadi dalam hadis yang lain, Sayyidah Aisyah kata, aku tak pernah tengok kemaluan Rasulullah. Begitu juga Rasulullah tidak pernah tengok kemaluan aku. Maka apakah yang dibahaskan dalam perkara ini adalah adab. Hukum cerita berbeza. Adab cerita berbeza. Adab cerita berbeza. Adab ini tinggi kadang-kadang, ya, bukan ada nasnya yang menyatakan sedemikian, tapi ya, kerana perasaan malu yang tinggi, ya, kerana keadaan hormat yang tinggi, ya, maka adab itu akan berbeza-beza, ya, pada ahlinya, ya, berbeza dengan hukum, ya, berbeza dengan hukum. Sama macam ialah yang viral baru-baru ni lah, cerita basuh kain suami tu kan. Basuh kain suami tak boleh basuh sekali dengan anak-anak. Yang pertama, memang kain tak boleh basuh dengan anak-anak. Sebab kalau anak pun masuk mesin basuh, nanti masalah lah. Lemah dia kat dalam mesin basuh tu. Maksudnya baju lah. Ya. Ceritanya bukan cerita hukum. Cerita hukum okey je. Tapi ceritanya adalah perbahasan tentang adab. Ya, perbahasan tentang adab. Tak apalah, kita tak nak bahas bab itu. Cumanya dalam bab hukum, apakah hukum suami dan isteri mandi bersama? Dan mandi bersama tu pula, ya, berbogil. Kan hukumnya harus. Kerana memang perkahwinan itu adalah untuk menghalalkan yang haram. Yang haram adalah melihat aurat ajnabi ataupun ajnabiyah. Jadi pernikahan ataupun akad nikah itu menghalalkan yang haram. Asalnya haram bersetubuh dengan wanita yang tidak dinikahi. Tapi sebab adanya akad nikah itu, maka dia menghalalkan, ya, kepada kemaluan wanita tadi untuk suami tadi berlazat-lazat dengannya. Itu cerita dia. Begitu juga dengan aurat isteri tadi. Maksudnya daripada segi hukum boleh je dia tengok aurat isterinya. Tapi ceritanya, apakah yang dimaksudkan oleh Sayyidatina Aisyah? Kami mandi sama-sama. Tapi dalam hadis yang lain, Sayyidatina Aisyah tersebut, aku tak pernah tengok kemaluan Rasulullah. Begitu juga Rasulullah tak pernah tengok kemaluan aku. Maksudnya di situ adalah adab. Adalah adab. Maka kata para ulama, ada tiga syarahan daripada maksud Sayyidatina Aisyah, aku saling mandi dan aku dan baginda mandi min ina'in wahid, daripada bekas yang sama. Okey. Jadi yang pertama syarahannya adalah tempat mandi itu ada pemisah, ada dinding. Kalau kita sekarang mungkin payah nak bayang, tapi rumah datuk saya dulu di Bagan Datuk, datuk pun di Bagan Datuk. Di Bagan Datuk, ya, bilik mandi orang dulu-dulu ni pakai kolah.
Ya, jadi ada 2 bilik mandi yang dipisahkan dengan dinding yang berkongsi satu kolah yang sama. Saya rasa akak-akak pun ataupun abang-abang yang tengok kita pada hari ni pun bukan orang yang generasi muda-muda WeChat sangat lah. Kan kita ni dah tua-tua belaka dah. Rasanya pernah nampak lah bilik air yang macam itu. Jadi kolahnya sama. Maknanya kalau kita masuk tangan kita dalam kolah tu, pergi masuk kat orang sebelah, kan? Masuk dekat orang sebelah, maka kita boleh capai tangan orang sebelah lah. Tapi biliknya berbeza-beza. Maka mandi daripada bekas yang sama, sebahagian ulama menyebutkan hadis ini adalah begitu keadaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebahagiannya kata tidak. Dia daripada, maknanya mandi memang sama-sama betul lah dalam satu bilik air. Cumanya mandinya itu dengan kain basah. Ya, dengan memakai kain basahan. Maka apabila memakai kain basahan, tetap juga kemaluan suami ataupun isteri tadi tidak dilihat. Ini adalah adab. Kerana sangat malunya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sangat-sangat menjaga adab. Cerita hukum kita dah cover. Hukum boleh saja. Tapi adab itu mengatasi dengan tingginya rasa malu dan rasa hormat di antara satu sama lain. Dan yang ketiga, kata para ulama, yang dimaksudkan min ina'in wahid adalah mandinya daripada satu bilik yang sama, tapi daripada satu bekas yang sama. Kalau macam kita dulu dalam tempayan lah, ya, air yang ditadah di dalam kolah kecil ataupun dalam tempayan, mandinya sama-sama, cuma daripada satu bekas yang sama. Dan ketika mandi kita tahu bahawa rambut kita akan terjulur, kan? Dia paling kita handsome sekali, paling cantik sekali rasa lepas mandi lah. Sebab rambut kita taklah macam mak lampir pada masa itu, kan? Kalau bangun tidur rambut memang lain macam. Tapi kalau lepas mandi tu kita terasa muka kita yang paling handsome sekali waktu tu lah. Kan tak sikat pun tengok cantik aja rambut. Kan begitu. Sebab dia basah. Jadi bila dia jatuh, rambut itu jatuh, maka ketika itu kita akan dapat lihat betapa panjangnya rambut kita. Kalau waktu dia mengerbang ke ataupun waktu dia tengah serabai, kita tak dapat tengok panjang dia macam mana. Tapi ketika mandi dapat dilihat. Maka Sayyidatina Aisyah sifatkan rambut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Aisyah kata apa? Baginda sallallahu alaihi wasallam memiliki rambut yang terjuntai panjangnya sampai di atas bahu dan di bawah daun telinga. Maknanya atas tadi kata nisfi, Sayyidina Anas kata separuh telinga. Bila mandi kan dia lurut lagi sampai cuping. Kan sampai cuping. Dan sampai di atas bahu. Maknanya yang daripada atas turun sampai ke cuping, rendah lagi, dan yang di belakang jatuhnya sampai bahu. Kita boleh bayang tak? Handsome kan? Orang lelaki berambut panjang tapi bukan panjang sangat macam orang perempuan. Kan tengok cerita-cerita Hercules ke apa ke, cerita-cerita orang yang gladiator ke apa kan, yang selalu badan sasa-sasa tu, dia rambut panjang juga kan. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam juga pernah berambut panjang yang sampai menyentuh kepada bahu. Mana belakang dia jatuh sampai menyentuh kepada bahu baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi orang lelaki kalau nak simpan rambut panjang, biarlah ada sandaran kita lah. Maknanya kita buat ni sebab apa? Sebab nak ikut sama dengan rambut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ittiba' Rasul. Dapat pahala sunnah insya-Allah. Dan bahkan ada hadis musalsal. Kan? Musalsal jummah. Musalsal simpan rambut panjang. Bagi orang lelaki lah. Bagi orang perempuan taklah, dia memang special. Orang perempuan panjang lagi daripada tu pun boleh. Kan orang lelaki jangan panjang-panjang sangat lah. Yang penting jangan tasyabuh bin nisa. Ya, jangan dia menyerupai orang perempuan. Simpan rambut panjang. Lepas tu pakai baju pink pula. Lepas tu janggut misai cukur habis. Muka jadi macam perempuan habis dah. Pakai baju ketat-ketat pula. Ya, jalan daripada belakang pula melenggok, meliuk-liuk. Orang tengok daripada belakang. Ini awek mana ni? Ya, lalu sebelah piwit kan, piwit tengok muka depan, Allah jantan pula. Itu tasyabuh bin nisa. Menyerupai kaum wanita, itu adalah haram hukum dia. Tak boleh. Rambut panjang, Nabi rambut panjang kopiah pakai. Nabi rambut panjang serban pakai.
Tidak menghilangkan kelelakian baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi cukuplah. Saya ingat dah 15 minit. Kita sambung nanti hadis 26 dan yang berikutnya pada hari Isnin insya-Allah. Jadi minggu ni kita selesai, minggu yang keempat, siri yang ke-20. InsyaAllah nanti kita teruskan lagi. Ini kita dah dapat dah beberapa lah kan. Beberapa keadaan rambut Nabi tadi sampai separuh telinga, kemudian waktu lepas mandi jatuh sampai cuping, kemudian rambut Nabi juga menyentuh kepada bahu. Jadi nanti kita akan bahaskan lagi ya, hadis-hadis yang berikutnya insya-Allah taala. Mudah-mudahan Allah Taala kurniakan kita istiqamah, baik bagi saya untuk sama-sama mengongsikan apa yang disebut oleh guru-guru kita daripada kitab ini, dan juga istiqamah juga kepada yang menonton supaya kita dapat tambah kenal lagi dan tambah cinta lagi kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Sebentar lagi jam 10, setengah jam lagi lebih kurang, kita akan diskusikan tentang salah satu daripada selawat Nabi yang kita bacakan tadi, selawat tafrijiyah. InsyaAllah sama-sama nantikan dan boleh juga kongsikan dengan sahabat-sahabat yang lain insyaAllah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih kepada semua yang bersama-sama kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.